حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu malal azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini, tuan-tuan, pagi Jumaat hari ini, pagi yang sangat istimewa, tuan-tuan dan puan. Hari Jumaat, sebagian hadis mengatakan lebih utama daripada hari raya Aidil Fitri, lebih utama daripada hari raya Adha. Itulah hari Jumaat, tuan-tuan dan puan. Dan disebut sebagai Ummul Ayyam, ibu segala hari, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, tuan-tuan dan puan. Inilah hari Jumaat. Jadi kalau hari Jumaat ni ialah hari ibadah. Paginya adalah pagi ibadah, dini harinya dini hari ibadah. 1/3 malam yang terakhir adalah 1/3 malam ibadah. Sampailah tuan-tuan penghabisan nanti. Huruf matahari pun ibadah segala-galanya. Dan besoknya pun ibadah, lusanya ibadah. Tidak lain dan tidak bukan, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari Jumaat ini merupakan kemuncak kepada peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pagi ini, tuan-tuan dan puan, kita ada tetamu yang agak dah lama dah. Tahun lepas
beliau bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan, tapi dah lama kita tak bertemu dengan beliau. Kali ini beliau muncul, iaitu Muhammad Basil, Al-Fadhil Ustaz Hafiz Muhammad Basil. Ustaz yang hafaz Quran, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, seorang yang faham agama, kemudian tu seorang aktivis dan seorang yang banyak bergerak untuk memertabatkan Islam, untuk membawa Islam ke pangkuan masyarakat, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, beliau bersama dengan kita pada pagi ini untuk bercerita tajuk. Tajuk pagi ini tuan-tuan dalam 40 minit. Dan mungkin kita akan sambung pada minggu-minggu berikutnya tuan-tuan. Tapi 40 minit ini kita nak cerita mengenai zikrullah. Zikrullah maknanya mengingati Allah. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Salah satu ayat Quran menyebutkan nama-nama ahli syurga itu وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, iaitu laki-laki yang banyak mengingati Allah dan banyak perempuan yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, saya perkenalkan Ustaz Muhammad Basil yang bersama-sama kita pada pagi ini untuk membincangkan tajuk ini dalam masa 40 minit. Kami akan mengakhirkan 7.40 nanti tuan-tuan dan puan, sebagian permintaan sebagian daripada kita mengatakan agar kita dapat habiskan lebih awal hari ini, hari bekerja, dan mereka dalam perjalanan ke office. Tuan-tuan jam sekarang ni, tuan-tuan jam. Pernah saya jam 3 hari yang lepas daripada Kuala Lumpur sampai ke Kajang ni 2 jam setengah, tuan-tuan, 2 jam setengah. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, agaknya kita akan pendekkan sampai 7.40 saja. Assalamualaikum Ustaz Basil. Waalaikumsalam, saya Datuk. Apa khabar? Masya-Allah. Alhamdulillah. Macam mana abang kita, Cik Riz kita macam mana? Alhamdulillah, sihat-sihat bersama keluarga beliau. Saya dah lama tak kontak dia, alhamdulillah. Memang nak kontak dia Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz, pagi ni kita nak cerita tentang zikrullah Ustaz. Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz boleh bagi mukadimah sikit tentang zikir ni? Kita dalam 5-6 minit mukadimahkan sikit Ustaz. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bertemu sekali lagi hari ini pada hari yang penuh barakah dan menyatakan juga tajuk tazkirah yang penuh barakah, iaitu berkaitan zikir. Terutamanya pada hari Jumaat ini. Dan ayat Quran yang sangat masyhur berkaitan zikir, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berzikirlah, saling ingat mengingatilah. Sesungguhnya zikir ini memberi manfaat kepada semua orang mukminin. Zikir itu maksudnya sama ada kita menuturkan zikir-zikir mengingati Allah ataupun mengingatkan Allah. Jadi zikir ini kesan yang paling besar adalah di hati, iaitu kita memperbaharui iman kita dengan mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir-zikir yang tertentu. Itu sebab kalau kita berzikir, ianya memberi manfaat kepada kita. Sebaik-baik zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini lafaz yang biasa kita baca apabila kita berzikir atau membaca Yasin. Di akhir bacaan Yasin kita mengata afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya semula-mula sebagus-bagus zikir adalah menuturkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah. Zikir yang sangat besar ganjarannya. Berat di pertuturannya tetapi ringan di lidah nak dituturkan. Zikir yang mudah dituturkan dan berat ganjarannya. Maka la ilaha illallah ini yang mudah tetapi berat kita nak buat kadang-kadang. Dan ianya memberi kesan kepada hati kita dan iman kita. Maka zikir la ilaha illallah yang semula-mula zikir ini perlulah dituturkan paling kurang 100 kali supaya menguatkan iman kita. Kerana iman kita boleh kurang, boleh tambah. Jadi dengan berzikir inilah memberi manfaat kepada kita, menguatkan iman kita. Biasalah bagi manusia ini yang beragama Islam, imannya kadang-kadang lemah dan kadang-kadang juga bertambah. Bila dia lemah, perlukan kepada tenaga untuk memformatkan balik diri dia, recharge balik diri dia. Maka zikir inilah, zikir-zikir yang ada yang diajar oleh Rasulullah inilah yang akan memberi kuasa baru kepada dia untuk sentiasa beribadah kepada Allah,
untuk hidup sehari demi hari penuh semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Datuk. Alhamdulillah. Para penonton yang Islam, itu penerangan awal tuan-tuan mengenai zikir, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Ustaz, soalan-soalan yang mendadak sikit soalan ni. Boleh tak kita zikir? Boleh tak kita hanya zikir saja tapi tidak melakukan ibadah-ibadah yang zikir ni pengiring dia? Ibadah-ibadah asas itu tidak. Katakanlah kita cuai dalam salat, cuai dalam salat. Tiba-tiba tuan-tuan, oleh kerana zikir ni mudah disebut dengan mulut, tetapi agaknya mudah, tuan-tuan, yang mudah, tetapi hati kita tidak semudah itu sebenarnya untuk berzikir. Tapi boleh tak, soalannya, boleh tak kita berzikir padahal kita cuai melakukan salat? Misalnya, boleh tak zikir? Misalnya, Ustaz, kita tidak bukan saja tidak melakukan salat, tapi kita tidak melakukan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab malas, atas sebab tidak ada ilmu, atas sebab tidak ada galakan. Tiba-tiba nak berzikir saja. Boleh tak, Ustaz? Untuk berzikir sahaja tanpa melakukan terutamanya ibadah solat adalah tidak boleh. Seperti mana kita maklum, solat itu adalah tiang agama. Maka tiang itu tidak boleh diketepikan. Kalau diketepikan dan tidak dilaksanakan, agama itu pasti runtuh. Ibaratnya kalau kita makan, nasi dan lauk itu adalah solat. Adapun manisan itu adalah zikir. Jadi kalau kita makan nak kenyang, makan manisan saja tak boleh. Memang zikir ini sangat mudah dan kadang-kadang boleh masuk ke dalam hati terus. Tetapi tak boleh nak melengkapkan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Nak tak nak kita perlu kepada ibadah yang asas. Iaitu yang pertama sekali nak tak nak solat. Kemudian puasa, zakat dan juga haji. Zikir ini adalah sebagai sunat saja yang menampal, yang mencantikkan ibadah kita supaya dapat diterimakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila dalam solat kita ada solat sunat dan ada zikir dan juga ada doa untuk mencantikkan lagi ibadah solat itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tak nak kita tak boleh nak mengikut hawa nafsu kita dengan sekadar berzikir sahaja. Maka dengan kita hanya memfokuskan ibadah kita hanya zikir sahaja tanpa melaksanakan ibadah lain seperti solat, maka itu menunjukkan kepincangan kepada iman kita kerana tidak berlandaskan syariat Islam. Jadi kita punya ibadah, kehidupan kita bukanlah kita pilih mengikut hawa nafsu kita. Memang sedap. Zikir ini sedap dan mudah dan boleh khayal. Ada kawan saya, dia lepas tahajud berzikir. Jadi cadangnya lepas dia berzikir barulah nak solat subuh. Sambil-sambil zikir tunggu solat subuh. Akhirnya zikir sampai lepas azan subuh. Azan subuh jam 6, 6.30 baru tersedar. Punya khusyuknya dia berzikir. Nak kata kadang-kadang benda baik pun kadang-kadang boleh menyebabkan dia leka dan terlepas perkara yang lagi wajib iaitu solat. Jadi kadang-kadang kita perlu berhati dengan ibadah-ibadah yang sunat ini. Kadang-kadang kita pun boleh terperangkap. Kadang-kadang syaitan ni dia tak perangkap kita dengan maksiat, tapi perangkap kita dengan ibadah-ibadah begini yang menunjukkan kepada kita ianya lebih bagus, lebih asyik, lebih khusyuk daripada ibadah yang wajib. Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, ada satu ayat Quran berbunyi itu. Wazkur rabbaka idza nasit. Maknanya, dan ingatlah akan Tuhan kamu apabila engkau lupa. Ingat Tuhan, maknanya sepanjang masa, Ustaz. Sepanjang masa seorang Muslim, ingatan dia bukan pada isteri, bahkan bukan pada mak dia, bukan pada harta dia, bukan pada jawatan dia, bukan pada appointment pukul 8 nanti, appointment pukul 10 nanti, bukan pada tempat kerja dia, bukan kepada berbagai-bagaian. Tetapi ialah hendak sepanjang masa Allah Subhanahu Wa Taala hadir dalam pemikiran, dalam hati, dalam jiwa dan gerak laku mereka, menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala hadir dalam kehidupan mereka, insya-Allah. Sebab itu Ustaz, ayat tadi dimasukkan, dan ingatlah akan Tuhanmu apabila engkau lupa. Ingatlah Tuhanmu. Wazkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Tuhan kamu waktu kamu lupa. Bagaimana, Ustaz? Ayat yang sangat cantik yang perlu kita ambil, bahkan kalau boleh ayat itu ditulis dengan emas dan digantung di rumah. Itu yang perlu kita buat. Bahkan ada hadis yang mengatakan, yang diriwayatkan Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As mengatakan,
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Tidak beriman seseorang sehinggalah dia mengikut hawa nafsunya. Jadi seseorang itu tak boleh mengikut hawa nafsunya. Itu sebablah Allah itu sentiasa dijadikan peringatan. Itu sebab ada kata-kata mengatakan, ingat Allah ketika senang, Allah akan ingat kita ketika kita susah. Jadi ayat Al-Quran itu sangat perlu kita amalkan supaya kita sentiasa mengingati Allah ketika kita senang terutamanya. Jangan kita hanya ingat Allah semata-mata ketika kita susah. Kerana masyarakat kita sekarang ini hanya ingat Allah, hanya jadi Islam apabila berada dalam keadaan tersusah dan tersepit. Itu amat duka cita. Jadi perlulah dalam diri kita seorang Muslim itu sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya apabila kita senang. Ada ayat yang lain mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan lagi nikmatnya. Jadi kalau kita ni ingat Allah ketika susah, adakah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita? Tidak. Jadi perlulah kita sentiasa ingat kepada Allah, terutamanya apabila kita senang, barulah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Dan nikmat yang paling besar sebenarnya bukanlah harta, tetapi adalah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berada di dalam keadaan senang. Kadang-kadang bila orang senang dia lupa diri dan dia menyangkakan usahanya itu semuanya daripadanya. Maka berkahlah rahmat Allah lah kepada sesiapa yang mampu mengingat Allah ketika berada di dalam keadaan senang terutamanya. Senang, mandu, walaupun dia pergi kerja, berada dengan anak-anak, dia bersyukur, alhamdulillah, subhanallah, maka itulah Muslim yang terpuji yang mampu mengamalkan syariatnya dengan sempurna. Alhamdulillah. Masya Allah tuan-tuan. Tengok tuan-tuan ya. Dengan penerangan-penerangan yang ringkas ni. Tuan-tuan, sangat ringkas penerangan yang beri Ustaz. Tapi jelas kepada kita tuan-tuan dan puan ya. Betapa ruginya. Kalau tuan-tuan pagi tadi, tuan-tuan bangun. Sekarang pun baru nak bangun dan nak habis subuh dah tuan-tuan puan. Zikir, patutnya kita berzikir pada 4:30, pukul 5 tadi kita dah zikir tuan-tuan. Dalam bentuk tahajud, zikir kepada Allah, menangis sampai zikir tuan-tuan dan puan boleh menutuskan air mata kerana memikirkan agungnya Allah, kerdilnya kita tuan-tuan dan puan. Kemudian tu kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat tadi, sembahyang subuh tadi. Kalau di masjid dan surau tadi tuan-tuan ya, rakaat yang pertamanya alif lam mim sajadah, rakaat yang keduanya surah Al-Insan, kebanyakan surau tadi. Masya Allah tuan-tuan, pagi-pagi sudah zikir tuan-tuan dan puan ya. Tapi macam mana rugi? Tapi kita rugi Ustaz. Kalau berniaga ni kita nampak rugi. Kalau kita berniaga durian, orang tak beli durian, besok durian tak boleh pakai, dah nampak rugi. Tuan-tuan, kalau kita berniaga kain, tuan-tuan, kain tu dah coraknya dah tak cantik, tu dah merugikan. Berbagai-bagai boleh menimbulkan kerugian dalam hidup. Kita nampak. Tapi zikir ni, rugi kerana tidak berzikir ni kita tak nampak Ustaz. Ustaz, hari ni hari Jumaat. Dan ada ayat Quran tuan-tuan tentang surah Al-Jum'ah ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa yadharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menaikkan salat Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah. Bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik kamu jika kamu mengetahui. Ustaz, cuba ulas sikit ni Ustaz ni. Oh Ustaz, hari ni hari Jumaat, Ustaz, hari ni Jumaat. InsyaAllah ya. Banyak negeri-negeri di Malaysia, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Alhamdulillah, mereka cuti pada hari Jumaat ni. Dicutikan pada hari Jumaat, tidak lain dan tidak bukan, supaya manusia hampir kepada Allah. Antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari Jumaat ni Ustaz, dengan ayat yang dibaca tadi, macam mana ulasan Ustaz tentang zikir pada hari Jumaat? Dan selepas kita semayang, carilah waktu yang paling agung ni, waktu yang paling mulia, waktu yang paling tepat untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz. Alhamdulillah dan tahniah kepada negeri atau negara yang cuti pada hari Jumaat. Mudah-mudahan kita dapat berubah ke arah tersebut supaya hari Jumaat tersebut dapat dikhususkan untuk hari Sayyidul Ayyam untuk beribadah, berselawat dan berzikir.
Kalau boleh kita dapat cuti hari Jumaat ni sangat cantik kerana kita mengagungkan hari Jumaat. Kerana bila mengagungkan hari Jumaat, mengagungkan agama Islam dan menampakkan syiar Islam. Kalau kita tengok negara Arab, kebanyakan mereka bila hari Jumaat itu cuti, mereka akan melakukan majlis zikir-zikir ataupun maulid. Jadi secara tak langsung, antara zikir ataupun amalan yang bagus, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang barakah, minggu yang barakah, dan selawat kepada tuan diri yang barakah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam hari yang penuh barakah ini kita juga dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad kerana itulah insan yang mulia yang membawa syariat kita. Jadi dengan kita berselawat kepadanya, menunjukkan kecintaan kita kepadanya, lalu akan membuatkan kita melakukan syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita berdampingkan hari Jumaat ini untuk berselawat dan juga berzikir. Dan dibaca juga dalam khutbah yang biasa kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat dan juga Allah juga berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat dan selawat ke atas Nabi tidak boleh dipisah. Jadi hari Jumaat ini kita mengingati Allah, mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memperbaharui, memberi semangat balik kepada diri kita yang penat bekerja selama 5 hari sebelum itu atau 4 hari. Maka hari Jumaat ini kita menaikkan balik iman kita, semangat seorang Muslim untuk kembali mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam tempoh kerja itu perlu kepada refreshing. Energi ini perlu ditop up balik, ditambah balik. Maka hari Jumaat inilah hari yang sangat berkesan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dalam tempoh lepas maghribnya hari Khamis sehingga solat Jumaat, waktu yang sangat mustajab berdoa. Itu sebab kemuncak hari Jumaat ini adalah kepada solat Jumaat yang dibawakan oleh khatib untuk memperingatkan semua umat Islam dengan beberapa peringatan yang memberi manfaat kepada kita semua. Jadi kekalkanlah berzikir, terutamanya zikir-zikir yang disampaikan oleh Rasulullah, dan dalam masa yang sama berdoalah kepada Allah menyatakan hajat kita. Mudah-mudahan Allah memperkenankan hajat kita atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, okey ni. Ya, kalau kita baca-baca tentang zikir ni, baca-baca sikitlah Ustaz. Ustaz baca banyak, kami baca sikit-sikit aja. Ustaz, ada kata orang penceritaan tentang zikir ini. Dibagikan zikir ni secara broad. Ini the broad division of zikir ni kepada 3. Pertama, zikir qalbi dipanggil. Yang kedua, zikir qauli. Yang ketiga ialah zikir fi'li. Zikir qalbi ni dikatakan zikir dalam hati. Zikir qauli ni zikir yang disebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sementara zikir fi'li ini ialah apa juga perbuatan-perbuatan yang baik, amal kebajikan yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, itu pun sudah dianggap satu daripada fenomena zikir. Macam mana Ustaz? Cantik soalan tu, Dr. Sangat cantik. Kita perlu ingat ibadah kita di dalam kehidupan seharian ataupun tahun boleh dikira terlalu sedikit dengan kehidupan kita. Kita hidup sehari 24 jam. Kita solat, kita ambillah kalau paling banyak, paling maksimum solat satu waktu 15 minit. Jadi kita solat 5 waktu, lebih kurang 1 jam 15 minit. Bagaimanakah waktu yang lain? 22 jam 45 minit lagi. Jadi sebenarnya ibadah yang paling besar yang sebenarnya kesan solat kita, kesan zikir yang banyak kita harus dinampakkan kepada perbuatan kita. Itu sebab Sayyidatuna Aisyah apabila ditanya oleh para sahabat, apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata apa? Al-Quran. Maksudnya apabila Rasulullah membaca Al-Quran, menyatakan zikir-zikir tertentu di dalam Al-Quran, maka ianya nampak kesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya Al-Quran yang tengah berjalan.
Jadi kita ini sebagai seorang yang membaca Al-Quran, yang berzikir akan nama Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita inilah yang membawakan Al-Quran, yang membawakan sunnah Rasulullah, yang membawakan kalimah syahadah, membawa kalimah zikir Allah yang membesarkan Allah ini perlu nampak dengan perbuatan kita, akhlak kita. Jadi itu sebab perbuatan yang paling mulia sebenarnya, zikir itu memang pahala yang banyak. Tetapi kalau kita membantu umat Islam, perbuatan kita ianya ganjaran yang lebih besar. Itu sebab kalau kita mengalihkan duri di jalan pun, itu sudah dikira sebagai cabangan iman juga. Cuba bayangkan kalau kita tolong orang yang susah, itu pun sudah dikira lagi pahala yang sangat besar. Jadi banyak sebenarnya amalan-amalan yang berbentuk perbuatan, sabar, ikhlas, tolong menolong, kasih sayang, jangan putuskan silaturahim, itu ganjaran yang lebih besar lagi daripada zikir. Dan zikir ini yang banyak, itulah yang memberi kesan kepada perbuatan kita yang akan diperbaiki dari hari, bertambah baiknya akhlak kita menuju kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh seseorang itu sekadar berzikir tetapi akhlaknya tidak baik. Jadi kalau akhlaknya tak baik, kena tengok kepada asasnya. Zikir, kemudian solat. Solat cek dahulu baru zikir. Mungkin zikirnya bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kerana hendak menunjuk kepada orang. Jadi perlulah diperbaiki asas kehidupan itu bermula dengan ibadah yang asas, iaitu solat, kemudian zikir dan seterusnya, barulah memberi kesan kepada perbuatannya. Sebab apa? Yang ibadah tadi itu kembali kepada hati. Nabi ada katakan, ada seketul daging dalam diri kita. Kalau ianya rosak, rosak tubuh badan kita. Apa yang seketul daging itu? Hati kita. Hati kita cantikkan dengan berzikir, beribadah. Jadi kesannya apa? Kepada tubuh badan kita. Jadi kalau tubuh badan tak betul, berakhlak yang betul, kembali balik kepada pusat badan kita iaitu hati. Mungkin kita meletakkan baja, amalan ataupun menyiram air yang tidak elok dan maka ianya memberi kesan kepada perbuatan kita dan kehidupan kita seharian. Ustaz, saya nak bagi ada sikit pengalaman yang saya lihat, Ustaz. Ya. Satu masa, Ustaz, saya berada di Bangladesh, di Dhaka, di ibu negara dia. Dalam perjalanan balik itu, hari-hari kita nak balik itu, kita tinggal di madrasah dekat dengan airport. Sebab, yelah, dia orang jam kat sana. Jadi, nasihat yang diberi, supaya tidak tinggal kapal terbang, eloklah kita bermalam di madrasah. Selepas itu, barulah kita ke airport. Okey. Ustaz, kami bermalam di madrasah. Kami ada dekat 9 orang rasanya bermalam di madrasah, Ustaz. Dan kami bangun awal, Ustaz. Ya, musim sejuk Ustaz. Semuanya di bawah dalam paras 10, 12 begitulah Celsius, kadang sejuk, Ustaz. Tapi bila kami bangun, Ustaz, awal bangun dalam pukul 3.30 kita bangun, pukul 4 bangun. Nampaknya ada ketul-ketul terbungkus-bungkus macam itu. Hitam. Bungkus dalam satu susunan soft 1, soft 2, soft 3, soft 4, bungkus. Dan angguk. Bungkus tu angguk. Kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Dalam kegelapan yang samar-samar tu nampak angguk. La ilaha illallah. Rupanya, Ustaz, anak-anak murid ni, Ustaz, bangun pagi-pagi, selimut, Ustaz, pasal sejuk. Selimut, Allah dia selimut, Ustaz. Tapi kepala saya kita angguk. La ilaha illallah. Itu satu, Ustaz. Satu lagi anak pergi ke Temboro, Ustaz, di Indonesia, Temboro namanya, kan madrasah Temboro. Pagi-pagi, Ustaz, Masya Allah, ini ramai. Dia orang punya murid ada dekat-dekat 20,000, 30,000, Ustaz, ya. Masjid yang begitu besar masjidnya. Pukul 3 pagi mereka semuanya bangun, Ustaz. Antaranya zikir lah, Ustaz. Masya Allah. Adakah ini pembinaannya? Ini cara pembinaan yang dibuat sunnah oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita ikuti dan untuk kita membina personality, insyaAllah, yang akan dapat menjulang Islam dalam kehidupan mereka. Macam mana, Ustaz? Okey. Bila Datuk sebut tentang Bangladesh dan Temboro, saya pun nak tambah juga. Sebab saya pun ada pengalaman di Temboro khususnya. Zikir yang diorang baca tu utamanya selepas subuh,
zikir yang sangat masyhur di kalangan mereka yang namanya iratha. Istighatha. Istighatha ni dalam bahasa Arab maksudnya apa? Meminta pertolongan. Zikir yang sangat cantik kalau diamalkan oleh kita, siapa yang berkelapangan, sangat cantik. Kerana apa? Dengan istighatha ini menunjukkan kita punya pergantungan sepenuhnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok Nabi sendiri, utusan Nabi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila pergi berperang, terutamanya kita nampak perang Badar. Dan Allah sendiri menjanjikan kemenangan kepadanya. Tapi Nabi pada malam hari berdoa kepada Allah sampai menangis-nangis. Sampai Sayyidina Abu Bakar pun pelik, wahai Rasulullah, engkau telah dijanjikan kemenangan. Kenapakah engkau berdoa? Tapi Nabi kata apa? Aku berdoa nak menunjukkan aku ini sebagai hamba. Maka doa berzikir ini memang telah ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita. Dan banyak zikir-zikir dan berdoa dan beribadah bertahajud yang Nabi tunjukkan. Maka ulama telah menyusunkan mengikut kemampuan kita, mengikut kesesuaian kita, panjang pendeknya supaya kita mudah mengamalkannya. Banyak yang Nabi amalkan, tetapi ulama telah susun mana yang sesuai. Waktu pagi ini amalannya, waktu malam ini amalannya. Maka apabila kita ada masalah tertentu, ini amalannya. Jadi ulama telah memudahkan, terutamanya guru-guru, ulama-ulama yang membuka madrasah supaya hendak mengajar kita, membiasakan kita dengan suasana keadaan yang muslim. Supaya kadang kalau kita keluar daripada pondok, kadang-kadang dari sekolah, kita akan rasa terkejut dengan masyarakat yang tak tutup auratnya, dengan kadang-kadang bersikap buruknya. Maka kadang-kadang hati kita ni perlukan satu tempat ketenangan yang mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab alhamdulillah macam Temboro sendiri, Datuk pernah pergi 50 hektar tanah satu kampung. Dalam itu saja madrasah itu ada 3-4 masjid, dan ada masjid yang paling besar untuk menghimpunkan mereka solat Jumaat lagi. Itu orang kata pondok sekolah yang dinamakan bandar yang sangat cantik. Ada kudanya, ada pelajarnya saja 25,000 orang. Masya Allah. Nak pergi daripada satu sekolah, bangunan sekolah perlu naik basikal paling kurang. Seeloknya naik motor. Maka suasana ini apabila kita nampak suasana yang semuanya pakai serban, pakai baju Melayu, jubah, kita rasa tenang. Jadi inilah yang dibawa oleh ulama untuk menggambarkan kepada kita, untuk kita merasai suasana seperti mana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak mustahil. Maka kalau hati kita rasa rindu, paling kurang kita pergi ke masjid. Nak lagi rasa, kita boleh pergi ke pondok-pondok yang mana kadang-kadang kehidupan mereka itu seperti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, yang kalau model itu model, dan Ustaz katakan dan teman-teman perlu katakan inilah model, contoh, qudwah ataupun uswah yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita memohon hanya senya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sebarang pertolongan. Daripada Allah lah datangnya pertolongan. Mintalah, ud'uni astajib lakum. Minta doa, minta. Nescaya akan aku tunaikan apa yang kamu nak minta. Ustaz, jadi itu dia punya resepi dia, menu dia, Ustaz, resepi dia untuk membina manusia insan-insan yang akan berjaya di dunia, akan berjaya di akhirat. Tapi Ustaz, dalam sistem kita dah ada merdeka dah 60 tahun lebih dah Ustaz dia. Kita tak dapat Ustaz nak bina anak kita Ustaz, ya Allah, tak reti baca Quran, syahadah pun tak apa nak betul, minat pada agama hilang. Malam tadi Ustaz dan malam-malam yang sebelumnya saya bersyarah bagi kuliah maghrib Ustaz ya. Ramai juga alhamdulillah tak hujan, Ustaz, suasananya baik kan ya. Tapi nak cari budak, betul-betul ada 2 orang budak itu pun ikut bapak dia. Satu orang tu terlalu kecil, satu orang tu agaknya umur 12 tahun. Tapi yang mana yang umur di bawah 20 tahun? Hampir tak ada. Di masjid-masjid yang lain saya pergi Ustaz, tak ada Ustaz. Zero participation daripada anak-anak yang berumur 18, 17, 16, 15. Tapi bila saya pergi ke Turki Ustaz, tengok pergi Turki, sembahyang subuh, tengok sembahyang subuh, 3-4 masjid kita sembahyang subuh. Hampir penuh masjid tuan-tuan. Hampir penuh, Ustaz, hampir penuh. Dan kebanyakan mereka berumur di bawah 40 tahun yang memenuhkan masjid. Jadi macam mana? Turki baru saja. Saya hantar anak saya belajar Turki dalam 25 tahun yang lalu Ustaz.
Masa tu nak cari orang pakai tudung, memang tak kempunan nak cari orang pakai tudung. Suruh mereka semayang tak tahu, suruh mereka mengucap pun tak pernah tahu. Betul Ustaz Kita punya turis guide tu tuan-tuan tak tahu apa langsung. Dia tahu Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu saja yang dia tahu. Lebih daripada itu dia tak tahu Ustaz. Tapi dalam masa 25 tahun, 20 tahun ni, macam mana transformasi itu boleh berlaku Ustaz? Transformasi boleh berlaku. Tuan-tuan tengoklah. Macam mana masjid-masjid, macam mana tuan-tuan masjid yang besar yang dulunya adalah merupakan church yang besar sudah dikonvertkan menjadikan masjid tuan-tuan. Hebat. Dan nampakkan kehebatan tuan-tuan. Saya nampak tuan-tuan Empire Osmania ni mungkin akan muncul semula ke dunia ini dalam jarak masa yang tidak lama yang akan datang. Dan mereka tekankan ialah agama. Amalan. Quran. Salat. Zikir. Jadi nampak Ustaz, nampak. Masyarakat moden, masyarakat korporat, masyarakat apa, semuanya. Dan Ustaz, surau-surau di sana, jalan-jalan ada surau, di kedai ada surau, tepi jalan ada surau untuk kita bersembahyang. Ustaz. Begitulah macam mana transformasi sudah berlaku. Tapi sayangnya negara kita ni tak nampak transformasi itu Ustaz. Macam mana Ustaz? Allahu Akbar. Itu agak sukar sebenarnya soalan tu Datuk. Tapi yang boleh saya cakap adalah kita berusahalah. Kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita peliharalah akidah ini. Kita dapat tengok bagaimana para ulama kita yang memimpin kita dahulu. Walaupun kita dijajah beberapa kali oleh berbagai negara. Tetapi walau bagaimanapun kita dijajah, kesan penjajahan itu nampak, alhamdulillah. Sehingga hari ini yang paling selamat sekali adalah bukannya darah kita, anak keturunan Melayu ni dapat diteruskan, tetapi keturunan kita masih ada lagi sehingga hari ini dengan akidah yang selamat. Maka perlulah kita, sesiapa saja, bukannya datuk ke ataupun saya, tetapi sesiapa sahaja, terutamanya yang mengucapkan kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, perlu mempertahankan agama Islam dan menyebarkan agama Islam. Dakwah bukan kepada orang yang ada doktor dalam bidang Islam, bukan ustaz, bukan pendakwah, bukan ulama. Tetapi dakwah kerjanya mempertahankan Islam ini, kerjanya adalah kembali kepada semua orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan kalimah dan didikan yang paling penting sekali adalah bermula dari rumah. Jadi ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting. Anak-anak tak faham. Kita yang perlu bawa mereka ke masjid, membiasakan mereka dengan suasana ilmiah, suasana ilmu, suasana Islam, majlis-majlis zikir. Kita yang perlu didik mereka daripada mula. Kalau anak-anak ini daripada mula dididik dengan handphone, dengan hiburan, maka mereka besar akan begitu. Maka anak-anak ini perlu diterapkan dengan suasana yang dunia Islam ini. Paling kurang bawa ke masjid. Bawa ke masjid, hadir sekali majlis-majlis ilmu. Kalau ayah dan ibu pun payah, bagaimanakah pula anak-anak kita nak menghadirkan diri dengan secara sukarela. Dan yang paling penting sekali, inilah usaha kita. Ujian kehidupan kita, sesiapa saja yang melihat ini, alhamdulillah, yang memiliki kesedaran akan kepentingan kehidupan Islam ini perlu dibawa kepada semua masyarakat. Bukanlah Islam itu hanya di masjid, tetapi Islam ini yang sebenarnya adalah semuanya, termasuklah dalam masjid dan juga di luar masjid. Maka usahalah kita sama-sama, antara usaha kita di sekarang ni Datuk, menyebarkan ilmu melalui online. Maka mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita. Mungkin yang melihat ini sedikit, yang sedikit inilah yang akan menyebarkan apa yang mereka dengar ini, dan ini lebih memberi kesan kepada pendengar-pendengar yang lain. Kerana apa? Saya suka ambil iktibar daripada kehidupan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, imam yang sangat hebat. Tetapi ketika majlis ilmunya, hanya ada 7 orang pelajar sahaja. Sangat sedikit dibandingkan dengan majlis-majlis ilmu ulama terutamanya zaman sekarang. Tetapi 7 orang itulah yang menyebarkan kitab-kitab karangan Imam Nawawi sehingga ia digunakan sehingga sekarang. Mungkin yang sedikit ini adalah satu kesan yang besar kepada generasi kita yang akan datang. Alhamdulillah. Ustaz, kita tak dapat meneruskan Ustaz, kita nak sambung lagi ni. Saya rasa tentang zikir ni Ustaz.
dalam zikir dan pengertian yang lebih luas. Kita belum tinjau lagi. Kita banyak tinjau zikir qauli dan zikir-zikir yang seumpamanya. Agaknya kalau kita perluaskan ya, untuk mencakup sebenarnya apa dia falsafah, apa dia rasional, apa dia perkara-perkara yang telah ditunjukkannya. Ustaz pun telah tunjukkan tadi yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan dalam kehidupan Nabi Muhammad. Sunnah Nabi ini, zikir ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Masuk rumah kita dengan memberi salam, itu pun sebahagian daripada zikir. Makan dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu pun sebahagian daripada zikir. Nak tidur, doa tidur, sebahagian daripada zikir. Saudara-saudara, kalau kita dapat seluruh hidup kita ni diwarnakan dengan zikir, Masya Allah, lembut hati lembut. Kalau ada hati yang keras tuan-tuan, yang sekarang ni, hari Jumat tak bangun lagi tidur ni, keras hati. Bukan Jumat ini tak bangun, Jumat lepas pun tak bangun, sebelum pun tak bangun tuan-tuan. Dah umur dekat 50, 60, tak bangun juga lagi. Keras hati tuan-tuan dan puan, ambil wudu, salatlah, salat taubat. Zikirlah tuan-tuan, zikirlah. Tak ada cara lain lah Ustaz. Pengalaman saya hampir 40 tahun dalam bidang dakwah ni Ustaz. Inilah kita tengok ya, manusia terlalu dunia terlalu berfikir dunia. Yang inilah yang kita nak timbulkan Ustaz dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Harap Ustaz tidak ada masalah untuk bersama-sama kita. Inilah dakwah kita. Ustaz tidak menyebutkan dakwah melalui talian macam ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kita berdakwah ni dah 2 tahun Ustaz. 2 tahun dah non-stop Ustaz. 2 tahun. Malam pukul 9 suku malam, dan siang ni, pagi ni dalam pukul 7. Dan selepas itu ada pula sulaman-sulamannya. Hari Sabtu ada yang pukul 2, hari Sabtu ada yang pukul 9 pagi dan sebagainya. Sulaman-sulaman. Pada masa yang sama Ustaz ya, Ana menggunakan platform namanya TikTok. Tuan-tuan semua tahu TikTok. Selama ni dalam kepala saya TikTok, ingat ini semua tuan-tuan ya. Ini semua cerita-cerita orang-orang perempuan-perempuan terutamanya yang nak menjual dirinya. Minta maaf perkataan melacurkan diri tuan-tuan ya. Try me, why not try me, can you try me? Benda-benda macam itu Ustaz. Macam itu, perkataan gitu Ustaz ya. Tapi bila kita tengok ustaz-ustaz dan teman-teman pendakwah, tuan-tuan telah mewarnakan TikTok di Malaysia. Saya tengok tuan-tuan banyak tentang Al-Quran saja, agaknya ada 20-30 sites tentang Al-Quran. Daripada awal membaca Al-Quran sampailah teranum ada dalam TikTok sekarang ni tuan-tuan dan puan ya. Alhamdulillah ya, tentang zikir-zikir daripada kumpulan habaib ya, daripada yang tarim daripada Yaman. Banyak tuan-tuan paparan-paparannya. Inilah juga tuan-tuan nampak gambaran macam mana mereka menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Thousands and thousands. Berselawat beramai-ramai, masya-Allah tuan-tuan. Hiba sedih tuan-tuan dan puan. Hiba sedih pada masa yang sama, ada satu kekuatan Allah jentikkan dalam hati kita tuan-tuan dan puan untuk bergerak untuk kita memertabatkan Islam. Inilah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi macam Ustaz katalah, social media ni tuan-tuan dan puan ya, para penonton, tuan-tuan pergilah YouTube tuan-tuan, YouTube saya, pergilah Instagram saya, pergilah tuan-tuan ya, kita punya Facebook saya, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Yang ini ni, pergilah Telegram tuan-tuan, Telegram. Saya rasa Telegram kami, minta maaf saya nak sebutkan, antara yang terbaik dari segi konten. Antara yang terbaik di Malaysia dari segi konten. Pergilah tuan-tuan, bukan kena duit apa pun, tak bayar apa pun. Tuan-tuan pergilah tuan-tuan, dan pergilah kepada TikTok. Lepas ni Ustaz, Ana berehat sekejap, pukul 9 ni Ana ada live TikTok Ustaz dalam masa 10 minit. Dan kemudian pada pukul 12.45 nanti ada live sekali dalam TikTok. Juga dalam 10 minit. Kemudian tu selepas itu pukul 5.30 live lagi 10 minit. Dan malam pada pukul 9.30 atau pukul 8.30, pukul 9.30 begitu kita live lagi sekali. Tetapi ini Ana gunakan seluruhnya yang ada. Sebab itu di YouTube punya pun, daripada YouTube disampaikanlah kepada TikTok ni kita ada. Sebab TikTok ni ada satu segmen umur. Orang yang di bawah umur 20-an, 30-an biasanya TikTok. Orang yang umur 40, 30, 40 biasanya Instagram. Orang yang tua-tua sikit ni biasanya macam kita, macam Facebook, YouTube dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat terus pergi kepada segmen-segmen umum manusia ni, insya-Allah agak-agaknya kemungkinannya sesuatu akan berlaku yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dan kami lakukan semuanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, kami lakukan Yayasan Sabah ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sebab yang kedua, tidak ada sebab yang ketiga, tidak ada sebab yang kata tersembunyi 2, 3, 4 dan 5, tak ada. Hanya saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, tuan-tuan, kita nak bangunkan Komplek Anjung Sulul Khatimah. Komplek Anjung Sulul Khatimah, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan, call saya tuan-tuan.
kita dapatkan brosur-brosurnya, dapatkan question answer-nya tuan-tuan. Call saya tuan-tuan, call saya. Saya akan bagikan tuan-tuan, tuan-tuan bagikan nombor telefon, saya akan bagi tuan-tuan apa di anjung husnul khatimah. Kenapa mesti ada program tersusun untuk mati dalam husnul khatimah? Untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh tak orang tak jaga sembahyang mati dalam husnul khatimah? Jawabnya tak boleh. Boleh tak orang meninggalkan sembahyang, banyak kali meninggalkan sembahyang? Boleh tak mati dalam husnul khatimah? Tak boleh. Boleh tak orang tak pernah datang masjid, tak pernah datang surau untuk mati dalam husnul khatimah? Jawabnya tak boleh. Boleh tak orang yang tak pernah duduk majlis ilmu untuk mati dalam husnul khatimah? Jawabnya tak boleh. Boleh tak orang yang berterusan melakukan maksiat dan dosa untuk mati dalam husnul khatimah? Jawabnya tak boleh. Jadi inilah yang kita nak buat tuan-tuan. Inilah kompleks anjung husnul khatimah. Pembinaannya untuk mati mengakhirkan hayat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang menuturkan kalimat la ilaha illallah di akhirnya, Allah bagikan kekuatan, kesempatan menuturkan kalimat ini, dakhalal jannah, tempatnya lah di syurga. Dalam satu hadis yang lain, diwajibkan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah pergilah tuan-tuan, saya harap tuan-tuan ya, kompleks anjung husnul khatimah. Yang itu akan siap dalam 2 tahun setengah daripada sekarang. Kita dah tertinggal Ustaz oleh kerana pandemik COVID ni. Dekat 8-9 bulan kita tertinggal Ustaz. Office tutup dan sebagainya, kita tidak dapat bergerak walaupun kita punya pasukan teknikal sudah bekerja siang malam pagi petang untuk merealisasikan kompleks anjung husnul khatimah. Dalam pada itu tuan-tuan, sebelum nak menunggu 2 tahun setengah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum nak tunggu 2 tahun setengah, nanti Ustaz pun akan terlibat Ustaz. Tolong Ustaz ya, kita akan mengadakan program online namanya workshop husnul khatimah. Workshop online husnul khatimah. Workshop online husnul khatimah. Yang akan bermula nanti minggu ketiga bulan Disember ni. Minggu ketiga bulan Disember, tuan-tuan, daftar tuan-tuan. Ikutlah. Saya tak tahu macam mana nak appeal kepada tuan-tuan. Ikutlah untuk mati dalam husnul khatimah. Tak boleh tuan-tuan, tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, tak ada komitmen kepada agama, tak ada sayang Allah, tak ada sayang Rasul. Tuan-tuan dan puan, susah kita nak mati. Susah nanti kita nak mati. Ya, harta tak dapat tolong, kawan-kawan tak dapat tolong, duit dalam bank tak boleh tolong, kapal yang besar, kapal laut, kapal layar kita tak boleh tolong, kereta yang menjala tak dapat tolong tuan-tuan, tak dapat tolong. Title kita tak dapat tolong, yang dapat tolong ialah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dalam husnul khatimah. Jadi Ustaz, hubungi kami tuan-tuan ya. Hubungi kami dan ada kita punya dalam husnul khatimah ni Ustaz, kita ada sijil wakaf. RM10 ada, RM50 ada, RM100 ada. Sijil wakaf. Hari Jumaat ni tuan-tuan, hari Jumaat minta anak-anak kita menderma. Tuan-tuan, wakaf boleh, infak boleh, sedekah boleh, fidyah boleh, amal jariah fi sabilillah untuk membangunkan kompleks anjung husnul khatimah. RM50 ada, RM100 ada. Tuan-tuan, inilah dirikanlah maligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dirikanlah maligai di syurga dengan tuan-tuan mengulurkan sedikit bantuan untuk mendirikan ya wakaf anjung husnul khatimah diusahakan oleh Yayasan Sabaha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor Ustaz adalah anak syarikat kepada Majlis Agama Islam Selangor. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama tuan-tuan. Mari kita bangunkan. Kalau kita dapat bangunkan nanti tuan-tuan, satu-satunya dalam dunia, tak ada yang kedua tuan-tuan. Satu-satunya di Asia, tak ada yang kedua. Satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor dan tempatnya di Bukit Cerakar. Nampak daripada situ UiTM kampus baru, nampak daripada situ Fakulti Perubatan, Hospital University UiTM, nampak daripada situ. Inilah yang sedang saya usahakan bersama teman-teman dan sahabat-sahabat siang malam pagi petang. Hulu kilir tuan-tuan, kita mengusahakannya. Marilah sama-sama. Tak ada. Saya nak sebut tuan-tuan dan puan, objektifnya, matlamatnya, tak ada nombor 2, tak ada nombor 3, tak ada nombor 4. Satu saja. Kita nak dapatkan redha Allah, kita nak dapatkan insya-Allah kasih sayang Allah kepada kita. Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama insya-Allah Ustaz. Terima kasihlah Ustaz dapat bersama-sama dengan kita pada pagi. Saya harap sangat Ustaz ya. Saya harap sangat Ustaz, orang muda macam Ustaz, abang Ustaz Boris dan telah bersama-sama dengan kita, marilah kita tumpahkan sedikit apa yang kita ada untuk kita mendapatkan faedah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Jam saya sudah menunjukkan pukul 7.48 sekarang ni. Patutnya kita mengakhirkan 7.40. Tuan-tuan minta maaf kerana terlebih sikit. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.